Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast Mona Lisa. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, yes, saya dah buat beberapa siri video yang bersifat podcast. Maksudnya anda tak perlu nak tonton pun video saya. Tak ada presentation yang hebat-hebat, tak ada slide pun. Just sembang santai sahaja. Anda play, anda minimize and anda boleh sambung kerja anda. Anda nak main game boleh, anda nak layan traffic jam pun tak ada masalah. Yang penting anda dengar saya membebel ni. InsyaAllah anda akan dapat something dari video saya ni. Alright, link playlist ada dalam ruangan description box below. Adalah beberapa siri video yang saya percaya dia akan tambah knowledge anda. Untuk video kali ni, saya nak sembang topik metaverse yang dah terkubur. Saya tak pasti anda ada baca tak satu spekulasi yang mengatakan metaverse yang dibuat oleh Mark Zuckerberg founder kepada Facebook atau nama company mereka yang baru iaitu Meta dah terkubur. Banyak spekulasi yang mengatakan hal sedemikian. But personally, saya tak rasa dia terkubur. Sebaliknya, dia ditidurkan oleh founder Facebook itulah. Untuk video kali ni, saya tak nak sebut Facebook sebagai Meta. Saya just nak stick dengan nama lama mereka iaitu Facebook supaya tak berlaku kekeliruan ataupun kecelaruan bila saya cerita ni. Panjang. Video kita kali ni panjang, guys. So, bagaimana spekulasi itu bermula? Apa sebab ataupun faktor ada orang tulis artikel yang mengatakan metaverse terkubur? Jawapan dia ada dua sebab. Yang pertama, Facebook announce yang mereka akan hentikan sebanyak 11,000 pekerja mereka dan orang linkkan faktor pertama ni dengan faktor kedua, iaitu kerugian terkumpul metaverse yang sudah cecah 10% dari value Facebook itu sendiri, iaitu 20 bilion USD. 20 bilion USD ni banyak gila, guys. Kalau kita convert ke Malaysia, bodoh-bodoh pun dia akan pergi ke 100 bilion ringgit Malaysia. Dengan 100 bilion ringgit Malaysia, kita boleh beli 5,000 unit Lamborghini Urus, atau kalau anda nak support lokal kan, anda boleh beli 100,000 unit Proton X50. Banyak oh. So, dari dua faktor ni lah orang kata yang metaverse dah terkubur. Tapi sebenarnya Facebook ataupun Mark dia tak ada announce apa-apalah. Dia just diam sahaja. Dia dekat Facebook dia hanya announce dia punya new direction. Apakah new direction mereka? Yang tu kita bincang pada akhir video nanti. Tapi saya rasa anda boleh agaklah apakah dia punya new direction tu. Cuma kita sambung balik sembang tentang metaverse, kita tengok sejarah dia. Metaverse ni adalah satu virtual reality yang mana di dalam virtual reality ni kita boleh jadi semua benda. Kalau anda nak faham benda ni, mungkin anda kena tonton filem Ready Player One, atau kalau anda minat anime, anda boleh tonton Sword Art Online. Biasanya peminat anime mesti tahulah Sword Art Online. Dia jadi macam satu benda wajib untuk semua peminat anime kan. Basically kita pakai satu headset ataupun kita panggil sebagai VR headset, dan kita akan hidup dalam satu dunia yang baru. Kita nak jadi Pokemon boleh, kita nak jadi burung boleh, kita nak jadi Perdana Menteri boleh, kita nak makan apa-apa, everything boleh. Cuma somehow dia macam syurga juga kan. Kita nak buat apa-apa semua boleh. Cuma itulah dia tak ada feeling tu. Bila kita pegang sesuatu dalam dunia VR, kita tak rasa pun benda tu wujud. Ataupun kalau kita makan sesuatu, kita tak rasa kenyang pun. Mungkin dia mampu bagi kepada kita rasa bau tu. Ada sesetengah alat ataupun item yang kita connect dengan VR, dia mampu bagi kepada kita rasa. Bila kita pegang, kita dapat rasa. Bila kita angkat barang, kita rasa berat tu. Ataupun kita pegang makanan, kita bau makanan tu. Tapi dia tak mampu bagi kekenyangan kepada kita, something like that lah. So, itu adalah VR. Kenapa Mark ataupun founder kepada Facebook dia fokus sangat metaverse ni sampai level nak cakap dia betapa nekat dia dekat metaverse ni, sampai dia sanggup tukar nama company dia. Dari Facebook dia sanggup tukar kepada Meta. Meta adalah singkatan kepada metaverse tu sendirilah. Ini menunjukkan betapa nekatnya, betapa bersungguhnya Mark dengan benda Allah ni. Kenapa bersungguh sangat dia kan? Actually dia berpunca dari kejatuhan dia terhadap generasi baru ataupun kanak-kanak Raibina. Ada yang panggil generasi milenial, ada juga panggil macam tu. Tapi saya lebih suka panggil kanak-kanak Raibina lah, sebab dia melibatkan orang yang sangat-sangat muda, something like that. Kalau kita tengok pada 2017, 2018,
Facebook dah pun kalah dengan TikTok tau. TikTok dah mengungguli carta pertama dekat Play Store, dekat App Store, yang mana dia paling banyak di-download oleh semua orang ketika tu. And Facebook cuba fight TikTok. Actually, dia punya first attempt, dia punya cubaan pertama untuk kalahkan TikTok tu adalah dengan cara perkenalkan Reels dekat dia punya Instagram. Masa itulah, sebab TikTok ni kan video pendek je, video 1 minit, video 30 saat. Dengan harapan dia perkenalkan Reels tu, dengan harapan yang mana mampu lawan TikTok. Tapi lepas setahun berlalu, generasi muda, kanak-kanak Raibina ni still tak datang dekat Facebook. Even ada yang tak tahu pun Facebook tu apa. Bab ada akaun ke tidak, itu cerita kedua dah. Tapi ada yang saya jumpa tak tahu pun Facebook tak apa. Mereka memang duduk dalam dunia TikTok semata-mata. Mark, dia sedar benda ni. Dia tahu yang dia tak mampu nak tarik kanak-kanak Raibina dengan Reels ataupun video-video pendek. Apa yang dia buat, dia nak perkenalkan something yang out of the box. Something yang generasi muda nakkan benda tu. So, fikir, dia tengok apa yang ada dalam store dia, dia tengok apa yang ada dalam dia punya diri sebagai contoh kan. Dia jumpa VR sebab Facebook dia memang own Oculus. Dia satu ketika masa Oculus tengah naik dan sebagainya, dia beli Oculus tu. Dia nampak yang VR ni akan jadi future. Cuma dia tak expect lah masa tu 2021 dia akan main VR tu. Mungkin lama lagi sebenarnya. Dia fikir sebab VR ni dia bukan untuk generasi muda asalnya. VR diperkenalkan untuk bantu profesional untuk buat kerja, macam contoh doktor kan. Doktor dia nak train dia punya bedah-bedah tu, dia punya skill bedah tu. Kalau dia train biasa tak nampak realistik sangat, tapi bila dia pakai VR, dia nampaklah jantung dekat mana, everything dekat mana. Benda ni memang membantu profesional lah. So sebenarnya Mak tahu yang VR ni bukanlah untuk golongan muda sangat. Walaupun betul kita boleh kata yang dalam VR tu sendiri kita boleh jadi anything, tapi dia punya target audience bukan golongan muda. That's why harga untuk VR ketika tu agak mahal. 2021 dia pun fikir out of the box. Dia pun kata, okay, aku perkenalkan satu virtual reality aku sendiri, Metaverse. So dia pun perkenalkan Metaverse lah ketika tu. Ada beberapa sebab kenapa dia rasa itu adalah momen terbaik untuk dia perkenalkan Metaverse. Yang pertama adalah ekosistem Metaverse dah pun lengkap. Ataupun ekosistem untuk satu virtual reality ni dah lengkap. Maksud ekosistem ni macam ni. Kalau sebelum tu kita virtual reality just sekadar tempat orang chill, healing, dia just enjoy sajalah. Anda masuk dalam virtual reality punya ekosistem, anda masuk ke dalam virtual reality, anda boleh sembang dengan orang ataupun main game. Itu sahaja. Ataupun buat kerja tadilah. Dia tak jadi satu kehidupan dekat dalam tu. Tapi 2021 masa mereka perkenalkan Metaverse, dia dah jadi satu ekosistem yang lengkap disebabkan adanya cryptocurrency dan juga NFT. So dalam tu kita bukan sahaja boleh main game, tapi boleh berlakunya transaction, jual beli, kita boleh kaya dengan virtual reality. NFT ketika tu ada satu tanah dekat Metaverse dijual pada harga 10 juta ringgit Malaysia. Banyak. So ketika tu ramai juga orang yang kata kita kena beli tanah, kita kena beli NFT tanah dekat Metaverse, kita kena beli rumah. Ini adalah aset, ini adalah pelaburan yang mana kita boleh jual 10 tahun nanti dia akan jadi mahal gila. Masa tu ramai orang belilah. That's why Mark dia fikir yang ini adalah masa terbaik untuk dia perkenalkan Metaverse. Ini adalah masa yang terbaik. Lepas tu, 3 sebab kejatuhan Metaverse. Kalau anda tengok tadi, anda pun akan rasa macam, oh, sempurnalah. Even masa tu kita dalam virtual reality tu, kalau kita nak jual smartphone pun boleh. Sebab kita jual dia sebagai NFT, orang bayar kita ikut cryptocurrency, tak kisahlah guna Bitcoin ke, guna Ethereum ke. Tapi kita boleh jana pendapatan menggunakan duduk dalam Metaverse tu sendiri kan. Tapi sayangnya Metaverse ni jatuhlah. Metaverse tak dapat sambutan yang seperti yang dijangkakan. Ada 3 sebab kenapa Metaverse jatuh. Yang pertama, collapse-nya, hancurnya cryptocurrency tu sendiri. Benda ni memang tak dijangka oleh Mark lah. Mungkin ada orang jangka yang cryptocurrency hancur, tapi tak secepat tu. Kalau tengok ramai gila orang yang jadi papa kedana disebabkan jatuhnya harga Bitcoin. Dia bukan jatuh sikit-sikit tau. Dia dalam satu malam sahaja dari 300,000 USD bam jatuh sampai 40,000 USD. Bayangkan 300,000 USD jatuh ke 40,000 USD memang satu kita kata kerugian yang sangat-sangat
besar. Kalau anda ingat ketika tu kan, ini just side story lah. Side story, ada banyak game yang bersifat NFT. Satu game yang bersifat NFT yang famous, saya pernah buat video tentang dia, tapi saya lupa nama apa. Basically kita kena bela 3 ekor ikan dan kita fight dengan orang lain. So, NFT game ni, dia famous dekat Philippines sampai orang sanggup berhenti kerja, fokus main game ni. And at last, dia kena cari kerja balik lah. Okey, sambung kepada cerita kita tadi. 3 sebab kejatuhan Metaverse ataupun 3 sebab kenapa Metaverse tak dapat sambutan yang menggalakkan. Yang pertama disebabkan kejatuhan cryptocurrency itu sendiri. Kalau tadi orang beli tanah yang bernilai 10 juta ringgit Malaysia dekat Metaverse, anda boleh bayangkan kerugian yang dia hadapi sekarang. Anda boleh kira-kira lah sebenarnya kan. Yang kedua, disebabkan hardware itu sendiri ataupun VR itu sendiri. Memang Facebook dia own Oculus, tapi untuk beli satu Oculus still harga dia sangat mahal untuk orang biasa, untuk kanak-kanak Raibina lah, sebab dia target kanak-kanak Raibina tadi kan. Jadi dia kena own seorang satu, dia tak boleh satu family own, satu family ada 5 orang own satu, dia tak boleh macam tu. Dia kena seorang satu baru capai target dia untuk tarik generasi muda masuk ke dalam dia punya ekosistem ni lah. So harga Oculus Quest 2 ketika masa saya review dulu ialah 1,600. Sekarang RM2,000 Malaysia. RM2,000 Malaysia adalah gaji orang, gaji kebanyakan gaji orang di Malaysia lah. Satu bulan gaji bosku. So takkanlah anda nak invest RM2,000 Malaysia ataupun satu bulan gaji anda untuk Oculus Quest 2 yang mana tak ada kepentingan pun ketika tu. Dia just sekadar hiburan. Kalau sebelum ni kita boleh buat duit, mungkin kita boleh rationalizekan lagi reason kita kenapa kita kena habiskan satu bulan gaji duit kita. Tapi sekarang buat duit pun tak boleh. Sekadar nak jadi Pikachu sembang dengan orang Jepun, yang mana benda tu tak memberi apa-apa faedah pun kepada kita. That's why tak ada sebab pun untuk orang beli Oculus ketika tu. Dan sebab yang ketiga, direction Facebook ataupun Meta yang tak jelas sangat. Saya bagi tahu kepada anda yang pada peringkat awal kenapa mereka perkenalkan Metaverse ni adalah untuk target generasi muda tadi, kanak-kanak Raibina tadi masuk kan. Tapi kalau kita tengok latest conference yang Facebook buat, dia announce satu Quest Pro, satu VR yang baru. Target dia adalah untuk golongan profesional untuk buat meeting secara online. Nampak kita kata lebih face to face lah, something like that. Kita boleh jadi apa-apa avatar yang kita nak. Lepas tu kita dapat guna AR dalam VR tu. So something yang kita kata memang gila lah. Teknologi yang dia perkenalkan tu gila. But dia tak kena dengan target audience dia yang awal-awal tu, kanak-kanak Raibina tu. Nampak lah Facebook dia tak stick dengan dia punya matlamat asal. That's why bagi saya ini adalah 3 sebab kejatuhan Metaverse itu sendiri, ataupun 3 sebab kenapa Metaverse tak dapat sambutan lah. So dia campur semua benda dengan kerugian yang mereka hadapi time by time, sampaikan trust investor ni hilang. Apa yang Mark buat, dia terus cut loss lah. Dia cepat-cepat tutup Metaverse ni supaya dia dapat ambil duit ni, fokus kepada benda lain lah. Anda kena tahu satu benda, masa Mark mula-mula announce Metaverse, dia aware, dia tahu yang dia akan rugi. Memang dia tulis memang dia announce berapakah kerugian yang dia expect, tapi isu dia tak expect kerugian dia sebesar ni dan selama ni. Dia macam okey lah, aku buat benda ni mungkin aku rugi 3 tahun, lepas tu aku akan dapat balik lah investment aku, something like that. Tapi dia tak expect yang cepat sangat Metaverse ni jatuh. And dia kalau dulu dengan NFT, dengan cryptocurrency, dia nampak masa depan dia punya Metaverse. Tapi bila hancurnya benda tu tadi, tak ada benda lah yang mengikat manusia untuk kekal di dalam dia punya Metaverse lah. That's why dia pun terus tarik handbrake. Dia tolak tepi dulu Metaverse and dia fokus kepada benda baru yang mana saya yakin anda dah dapat teka, iaitu AI lah, Artificial Intelligence, seperti mana ChatGPT, Midjourney dan sebagainya. Apakah AI yang cuba dibangunkan oleh Facebook? Katanya dia nak bangunkan satu persona yang mana dengan persona tu ataupun karakter tu, kita boleh suruh semua benda dan dia akan integrated dengan Instagram, dia akan integrated dengan WhatsApp dan sebagainya. Okey, untuk faham benda ni, kita kena tahu yang ChatGPT, AI language model yang mana kita boleh tanya semua benda dekat ChatGPT tu, dia hanya sekadar teks. Dia hanya sekadar language lah kita kata. Untuk
buat gambar dari ChatGPT itu, kita kena guna Midjourney, satu AI yang baru juga. Tapi apa yang Facebook cuba buat, dia cuba gabungkan semua benda ni ke dalam satu AI mereka. Mungkin lepas ni siapa nak guna AI tu kena bayar lah kot, saya pun tak tahu. Tapi ini yang ditulis oleh Mark dalam latest post dia. Anda boleh cek sendiri. Apa-apa pun, ini cerita tentang Metaverse. Anda kena tahu yang satu benda, ini bukanlah fakta, dia sekadar spekulasi. Tak pelik kalau lepas saya publish video ni, tiba-tiba Metaverse hidup balik. Tak pelik benda tu berlaku. Sebab apa yang saya cerita bukanlah fakta, dia hanyalah spekulasi based on apa yang berlaku dekat Facebook sekarang lah. Anda rasa macam mana? Adakah Metaverse ni betul-betul ada harapan, atau dia sekadar something like, kita kata idea yang nampak legit tapi tak? Anda rasa macam mana? Mungkin anda boleh tulis anda punya pendapat dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.